Baiklah, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Berjumpa lagi kita murid-murid tahun 3G dan 3C untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan pada minggu ini. Jadi untuk minggu ini kita akan fokuskan kepada pendidikan kesihatan. Jadi sebagaimana yang kamu boleh lihat dekat skrin kamu, jadi tajuk untuk hari ini adalah waspada selalu. Kalau dalam buku teks, muka surat 86 ya, 86. Jadi terus kepada pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan waspada selalu. Jadi lihat kat sini, ancaman sekeliling ialah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri ya. Keadaan persekitaran, situasi ataupun keadaan lah yang boleh mendatangkan bahaya. Bahaya ni macam mana bahaya ni? Okey, jadi kita lihat contoh-contoh dekat bawah. Jadi kat sini dia dah tunjukkan beberapa gambar, kita akan tengok satu-satu. Situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Okey, yang pertama tengok dekat sini. Ya, dekat sini dikata menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Kalau lihat dekat gambar ni ada seorang budak perempuan ni dia menerima pemberian ni, contoh aiskrim ke, gula-gula ke, biskut ke daripada orang yang tak dikenali. Contohnya apa? Contohnya kamu mungkin ada kat taman, mungkin kat luar rumah, tiba-tiba orang tak dikenali datang panggil, adik datang sini ambil ni, abang nak bagi gula-gula ni. Awak pun pergi. Awak pergi dekat dia, awak ambil pemberian tu, gula-gula tu, dengan pantasnya dipegang awak dan dia masukkan dalam kereta. Ini situasi apa? Penculikan ya. Jadi mungkin tak berlaku lagi dekat kita, mungkin tak berlaku dekat kawasan kita, tapi ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaganya maksudnya mengelakkan diri kita daripada berlaku kejadian sebegitu. Kita tak nak berlakunya kejadian itu pada diri kita, keluarga kita ataupun adik-beradik kita. Jadi ini lebih kepada penculikan. Jadi kita perlu sentiasa berwaspada ataupun sentiasa berjaga-jaga sebab bahaya. Contohnya penculikan ni kita tak tahu. Orang kadang-kadang orang jahat ni kita tak tahu. Kita tengok kadang muka baik, rupa elok, kadang-kadang niat dia kita tahu. Kadang-kadang orang yang kita kenal pun dia boleh jadi jahat, apatah lagi orang yang tak kita kenal. Jadi kita kena sentiasa berjaga-jaga ya. Seterusnya, apa lagi? Bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Mungkin keadaan sekarang COVID, mungkin kuranglah pergi taman, tapi ini pun kena kena berjaga-jaga juga. Andai kata untuk pengetahuan awak lah, nanti kalau dah boleh ke taman ke, dah boleh ke padang ke, sekarang ni pun kalau ada boleh pergi main padang ke, kena jaga-jaga. Masuk kat sini dikata jangan sendiri-sendiri, jangan sorang-sorang. Kalau ada kawan ke, ada abang-abang ke, ada mak ayah teman, tak ada masalah. Sebab apa? Balik kembali pada gambar yang satu ni, mungkin boleh berlaku penculikan. Yelah sorang-sorang, kalau orang culik awak tak ada orang tahu, tak ada orang nampak, nanti mak ayah awak cari, tunggu kat rumah tak balik-balik, tunggu dah sampai malam pun tak balik-balik, baru mak ayah awak tahu bila dah malam. Kalau ada orang teman, kalau berlaku apa-apa, ada kawan-kawan, ada orang dewasa, mungkin dia boleh jaga keselamatan awak ataupun mungkin boleh maklumkan dekat mak ayah kalau berlaku apa-apa. Dan selain penculikan ataupun berlakunya orang yang buat jahat macam tadi kan,
Kita juga bimbang kalau main seorang ni, ialah taman permainan ni, taman ni ataupun padang ni memang kadang-kadang tempat yang menyeronokkan untuk main, tapi boleh juga mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Contohnya mungkin boleh cedera, mungkin boleh luka, ataupun paling teruk mungkin boleh patah, ataupun yelah patah lah sampai tak boleh nak bergerak ke macam mana. Kalau seorang-seorang macam mana nak minta pertolongan. Jadi dekat situlah gambar ni kata jangan pergi seorang diri, perlukan ada orang lain, ada abang-abang ke ataupun ibu bapa ataupun orang dewasa. Seterusnya dekat sini tengok gambar, melalui internet tanpa pengawasan tanpa pengawasan ibu bapa. Sekarang ni memang kebanyakan pada awak duduk kat rumah, kadang-kadang mak ayah awak mungkin kerja, mungkin ada hal, mungkin ada kerja, mungkin buat urusan lain. Awak sekarang ni pun cikgu tahu sekarang ni PDPR kan, pagi-pagi pergi belajar sampai tengah hari. Sampai tengah hari. Jadi kalau awak dengar suara nak cikgu nangis tu, awak fahamlah cikgu pun kat rumah. Okey. Jadi berbalik kepada ni, melalui internet tanpa penguasaan ibu bapa ni, kalau ada telefon ataupun komputer ke atau peranti yang mak ayah awak bagi untuk kegunaan belajar tu, gunalah seelok-eloknya. Kadang kat sini dimaklumkan pernah berlaku mungkin internet tanpa penguasaan ni, risaunya berlaku apa? Risaunya berlaku sekarang ni ada panggil apa, chatting, boleh sembang, boleh borak-borak melalui internet kan. Tiba-tiba mungkin orang yang tak dikenali, mungkin dia ajak bersembang, bercakap secara online, contohnya dekat chat messenger ke apa ke, apa jua aplikasi sekalipun. Kadang-kadang orang tak dikenali ni kena jaga-jaga. Tiba-tiba kalau ditanya awak duduk kat mana, minta nombor telefon ke, rumah kat mana ke, seeloknya kalau orang yang tak kenali jangan bagi tahu. Sebab apa, kadang-kadang awak melayan, kadang-kadang dia bagi apa, mungkin dia janji nak bagi hadiah ke, lelaki ke perempuan ke, sama je. Kadang-kadang kita tak tahu ni orang jahat ni, mungkin awak kata apa ni, dia nak culik, dia mungkin dia suruh awak keluar dari rumah, mungkin dia nak culik, mungkin itu satu dia punya tujuan. Dan satu lagi mungkin dia tanya, dia tahu rumah awak kat mana, lepas tu mungkin dia tanya, mak ayah ada kat rumah tak? Siapa ada kat rumah? Mungkin lepas tu awak cakap, awak ada duduk dengan adik je, tak ada orang dewasa. Mak ayah awak bekerja. Mungkin dalam masa tu dia pakat dengan kawan-kawan orang yang jahat ni, orang yang tak kenali ni, dia pergi rumah awak, mungkin dia boleh samun awak, mungkin boleh rompak, mencuri, itu yang kita takutnya. Dan dalam masa yang sama juga, melalui internet ni, kadang-kadang cikgu faham, internet ni dia luas, dia tanpa sepadan selalu orang cakap, jadi gunalah seelok-eloknya. Dia, kalau kita cari sesuatu yang elok, kita akan jumpa yang elok. Kalau kita cari yang tak elok, kita pun akan jumpa yang tak elok. Jadi seelok-eloknya, kalau mak ayah awak ada, mak ayah awak yang perhatikan awak, jaga awak, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau mak ayah awak dah beri kepercayaan pada awak, dia bagi handset, dia tinggalkan laptop untuk awak belajar, jangan salah gunakan, gunakanlah sebaik-baiknya, seelok-eloknya. Okey, seterusnya ini berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ini lagi merisaukan, membimbangkan. Seorang diri, penculikan tu, itu yang pertama mungkin. Dah cerita pasal culik tadi kan. Kalau orang nak culik tu, lagilah senang kalau awak berjalan seorang diri ni. Dan lagi satu, kalau seorang diri ni, kalau macam mana kalau berlakunya ada binatang ke, contoh ada ular ke tengah jalan tu, mungkin ada anjing ke kejar awak, apa akan jadi? Jadi
kadang-kadang kita lihat pada keselamatan secara keseluruhan ni kan, kadang-kadang cikgu tahu budak-budak lelaki ni dia kadang tak ada apa-apalah, saya kuat, saya boleh lepaskan diri, saya boleh lari, saya boleh tumbuk orang yang nak culik saya, saya kuat, awak cakap macam tu, tapi awak kena ingat, awak pun baru 9 tahun kan, darjah 3 9 tahun, awak punya kekuatan tu tak boleh lawan orang dewasa. Dan lagi satu, kalau orang jahat ni, orang yang jahat ni, dia tak ada, dia pergi nampak awak, terus dia ambil diculik ataupun dia samun awak ke, dia pergi rompak rumah awak ke, tak ada. Kalau orang jahat ni biasanya dia pun pandai. Orang jahat sekarang ni pandai, dia akan mungkin dia akan perhatikan dulu, budak ni setiap hari Selasa, Khamis, Jumaat contohnya, dia jalan ke sini. Dia tak ada terus pergi culik, contohnya orang nak menculikkan, dia tak tahu. Mungkin dia akan intip dulu, dia akan perhatikan dulu 3-4 hari, dia kata okey, dia dah tahu awak punya perjalanan macam mana, dia dah tahu rumah awak tu hari apa yang tak ada mak ayah, barulah dia akan lakukan yang jahat tu. Jadi sebelum berlakunya apa-apa, kita kena waspada, kita harus berjaga-jaga. Dalam situasi keadaan sekarang ni, lagilah COVID ni macam-macam boleh berlaku. Orang jahat sekarang ni pun macam-macam, makin pandai, makin bijak, dia boleh lakukan kejahatan dalam pelbagai cara. Jadi kita jagalah keselamatan diri kita. Okey, sedikit lagi muka surat seterusnya, bijak bertindak, elakkan diri kamu dalam situasi yang boleh merancang keselamatan diri. Ini pun lebih kurang sama, cikgu dah terangkan panjang tadi muka surat di atas. Jadi dia kata apa lagi, sama, jangan menerima pemberian yang daripada orang yang tidak dikenali. Okey, seterusnya berjalan secara berkumpulan jika melalui tempat yang sunyi. Tak kira lah awak perempuan ke lelaki, jangan berasa diri hebat, orang cakap apa, kalau tak berlaku mungkin boleh dikata macam-macam, kalau dah berlaku macam mana nak hadapi, okey, jadi selelok-eloknya elakkan diri kita daripada berlaku sesuatu macam tu. Okey, apa dia ni, beritahu guru atau ibu bapa jika dia ancam. Ini pun berlaku, contoh ni, ini kes buli. Kalau kes buli, kena beritahu dekat guru, orang dewasa ataupun ibu bapa. Sebabnya pembuli ni, kalau dia dah mula seronok, dia dah pandai buli, dia dah tahu buli awak tak cerita dekat sesiapa, dia akan terus membuli. Pembuli ni memang macam tu. Dia rasa seronok dengan apa yang dia buat tu, dia rasa kuat dengan apa yang buat tu, dia rasa selamat sebab awak tak bagi tahu siapa, dia akan terus buli awak. Jadi sebelum berlanjutan, sebelum jadi apa-apa, terus beritahu dekat orang dewasa. Okey, kalau di sini cikgu pun ada sediakan beberapa video untuk sebagai kita punya gambaran atau bayangan berkaitan dengan apa yang kita belajar. Contoh ini berlaku. Cikgu harap awak dapat tengok video ni. Baiklah. Foto yang di sini bintang, jangan ngambil. Besar juga di depan. Okey, kalau awak nampak dekat skrin ni, ini video di CCTV. Orang ni buat cakap kereta ni rosak. Rupanya ni kawan ni belakang. Kawan dia pakat. Okey, lagi sekali kita tengok video ni. Orang jahat ni memang dia ada berbagai cara, dan dia bukan kadang-kadang dia tak melakukan kejahatan tu seorang-seorang. Lagi sekali kita tengok kereta ni parking. Nanti awak tengok ada seorang motor tu. Motor tu dia beritahu layar motor ni rosak. Dan dalam masa yang sama, kawan dia seorang lagi tu, dia dah pakat kawan dia seorang lagi tu, nampak yang belakang ni. Orang ni ambil anak dia dalam kereta, nampak? Terus dia larikan. Jadi kat situ, nampak? Macam ni pun boleh berlaku
penculikan. Jadi kita mungkin tak tahulah apa tujuan dia, tapi memang orang jahat ni adalah tujuan dia kalau dia culik budak tu, sama ada dijual ke, dia buat jadi apa, apa ni, dia buat kutip sedekah ke, ataupun dia minta tebusan. Tapi selalunya kita tak naklah berlakunya kejadian macam ni pada diri kita. Ada satu lagi contoh video. Keganasan dan seksual ke atas kanak-kanak seperti tiada penghujungnya. Mengapa ini masih berlaku? Itu persoalan yang terlintas bila kita baca ataupun kita dengar berita mengenai kes jenayah ke atas golongan tidak berdosa ini. Ikuti rentetan kes yang pernah berlaku sebelum ini. Siapa boleh lupa si anak kecil ini? Nurul Nadira Abdullah atau Dirang dilaporkan hilang pada 1 Mac ketika membeli mi segera dan telur di gerai runcit berhampiran rumahnya di Flat Seri 5 Pasir Gudang. Dirang diculik, dicabul dan dibunuh dengan kejam sebelum mayatnya dibakar oleh Muhyiddin Maidin yang kemudian ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Kalau Muhyiddin dilaporkan mengumpan mangsa rupa hidup lagi sihat, alhamdulillah. kelapa sawit. Kalau jadi Satu macam lagi ni lah insiden menyayat hati ialah peristiwa hitam 20 Ogos 2007 melibatkan Nurin Jazlin Jazimin 8 tahun. Dia dilaporkan hilang setelah keluar seorang diri ke pasar malam berhampiran rumahnya di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Mayatnya ditemui 27 hari kemudian dalam sebuah beg sukan dan hasil bersiasat mengesahkan kanak-kanak itu mati akibat didera secara seksual. Banyak lagi kes pembunuhan dan penculikan kanak-kanak yang belum diselesaikan. Contoh berlaku banyak Antaranya kehilangan Shalini Muhammad Nasha. penculikan Mangsa 5 tahun itu hilang semasa dalam perjalanan pulang selepas bermain di padang permainan berhampiran rumahnya di Taman Medan Putaling Jaya pada 2008. Seperti Shalini, kanak-kanak ini juga berdepan nasib sama. Status mereka hilang dan sehingga kini masih belum ditemui. Okey, itu saja. Jadi okey. Jadi itulah tajuk kata untuk yang kita kesihatan pada hari ini. Jadi mungkin dalam situasi COVID ni mungkin kamu keselamatan kamu lebih terjamin. Mungkin juga ada dalam rumah juga, tak ke mana-mana kan. Jadi ini pun sebagai pengetahuan awak lah dan ingatan awak. Andainya nanti berlaku situasi-situasi macam ni, elakkan situasi-situasi macam ni berlaku ya. Jadi jaga keselamatan, jaga diri kat rumah pun jaga keselamatan juga. Jangan buat sesuatu yang boleh mencederakan diri sendiri. Jadi jangan lupa lepas awak tonton video ni, jawab soalan kuis yang cikgu sediakan berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.